Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar anak-anak murid 3 Aula dan 3 Hasan? Baiklah, jom kita sambung lagi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 50. Okey, tata bahasa iaitu kata hubung. Okey, hari ini kata hubung yang murid akan pelajari yang baru dan yang lama juga. Okey, ada dan, hingga, yang, kerana. Okey. Jadi yang baru tu hinggalah dan yang. Okey, kerana dan tu dah biasa guna. Okey. Kita tengok tajuk hari ini pokok tin. Okey, dekat situ ada ditunjukkan kata hubung, okey, yang dah dimasukkan dalam ayat majmuk dan juga dipecahkan secara dalam ayat tunggal. Okey, kalau murid tengok, Encik Salim dan Hanif ke taman tapak semayan pokok tin Encik Linton. Okey, jadi dekat sini, dekat bawah tu ada anak panah tunjuk tu, itu adalah dipecahkan secara ayat tunggal. Okey, jadi macam mana kita nak tahu nak menggunakan daripada ayat tunggal menjadi ayat majmuk menggunakan kata hubung? Cikgu gariskan tu adalah frasa yang sama. Okey, jadi bila frasa yang sama, kita jangan ulang. Okey, kita ambil satu sahaja. Jadi yang berbeza itulah kita tulis. Jadi kita tulislah Encik Salim dan Hanif ke tapak semayan pokok tin Encik Linton. Okey, jadi macam itulah. Sama juga ayat majmuk yang kedua, Encik Linton mempunyai ladang pokok tin yang luas. Jadi bila kita pecahkan dalam ayat tunggal, yang mana yang sama, kita tulis sekali sahaja, kita jangan ulang. Jadi yang sama tu adalah ladang pokok tin. Jadi dengan ayat tunggal, ayat kata hubungnya ialah yang. Dan yang seterusnya pun sama. Beliau seorang usahawan yang berjaya kerana bijak mencari peluang memasarkan tanamannya. Jadi yang sama ialah beliau dan menggunakan kata hubung kerana. Okay, jadi teks yang bawah tu murid-murid boleh baca sendiri. Kemudian masukkan kata hubung yang sesuai. Okay, ada 3 tu. Murid-murid boleh masukkan mana kata hubung yang sesuai untuk teks tersebut. Mudah sahaja, senang. Okey. Okey, jom kita ke aktiviti pada hari ini. Murid-murid boleh rujuk buku aktiviti muka surat 54. Okey, seperti yang dipaparkan. Okey, kita nak bina ayat menggunakan kata hubung berdasarkan bahan. Okey, jadi paparan itu adalah bahan awak yang bimbingan untuk awak membina ayat. Okey, jadi kita nak gunakan kata hubung. Jadi sebelum itu kita tengok dulu, okey, tajuk dia tembikai sumber pendapatan. Okey, kita tengok mana kata hubung yang ada di dalam bahan tersebut. Kita ada apabila, atau, okey, kemudian kita jumpa untuk, kita jumpa jika, okey, dan kita jumpa kerana, dan satu lagi kita ada jumpa yang. Okey, jadi itu adalah kata hubung. Okey, jadi sekarang ni kita nak bina ayat, okey, satu persatu tapi mengikut turutan nombor lah gambar tu, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tapi kita nak tulis dalam bentuk sebuah teks pendek lah. Okey, jadi sebab tu diberikan garisan jawapan begitu. Okey, kita nak bina ayat tapi kita letakkan dalam bentuk teks. Okey, jadi dekat situ cikgu dah tuliskan terlebih dahulu. Okey, yang pertama, okey, biji benih tembikai disemai di dalam plastik. Okey, jadi nak sambung, terus sambung je ayat yang seterusnya. Ayat yang kedua tu ada perkataan apabila. Okey, di sini cikgu nak tekankan tulisan yang berwarna hitam, cikgu ambil daripada bahan. Okey, tulisan yang berwarna merah adalah ayat tambahan atau frasa tambahan yang kita nak bina untuk lengkapkan ayat tersebut. Okey, jadi dekat sini
kita tengok dekat situ nak bina ayat. Okey, apabila kemudian kita tengok pada gambar, kita kena rujuk gambar juga. Okey, jadi tadi biji benih, bila dah jadi biji benih dan nampak pokok tu tumbuh kecil, jadi kita kata anak pokok. Okey, jadi sambungan daripada ayat tu itu ialah apabila anak pokok berumur, kenapa berumur? Sebab dia dah tuliskan 7 hingga 12 hari. Pokok ni pun kita kira umur jugalah. Okey, jadi kita masukkan frasa daripada bahan yang disediakan. Okey, jadi kita tambah, jadi cikgu tukarlah tulisan yang berwarna hitam tu. Okey, cikgu letakkan yang sama. Jadi apabila anak pokok berumur 7 hingga 12 hari, atau terus je, sebab ayat dia boleh terus disambung. Okey, atau mempunyai 4 helai daun. Okey, murid-murid sambil-sambil tu boleh terus tulis pun lagi bagus. Okey. Jadi apa agak-agak kita nak sambung, nak habiskan ayat tersebut. Okey. Kalau kita tengok kepada turutan gambar yang ketiga tu, bila anak pokok dah 7 hingga 12 hari atau mempunyai 4 helai daun, kita nak buat apa dengan anak pokok tersebut? Kalau tengok kepada gambar yang ketiga, kita nak buat apa? Kita nak anak pokok akan dialihkan. Kan, kita nak alihkan dia. Okey, tak selamanya kita biarkan pokok tu tumbuh dalam beg plastik tersebut, kan? Okey, dia perlukan tempat yang luas lagi untuk dia tumbuh lebih besar. Jadi kita nak anak pokok akan dialihkan ke batas tanaman. Okey, maksudnya batas tanaman tu tanah lah. Okey, kita nak biar pokok tu tumbuh dengan lebih subur, kan? Okey, jadi itu habis ayat bagi gambar yang kedua. Okey, kita sambung lagi seterusnya gambar yang ketiga. Okey, gambar yang ketiga diberikan apa perkataan dia tu? Ditanam baja ditabur untuk menyuburkan pokok. Okey, jadi kita nak tulis selepas. Okey, sebab dia cerita dia ni kan beranak panah, bersambungan. Jadi kita nak bina ayat apabila dalam bentuk teks pendek, kita buatlah macam cerita pendek, mestilah ada persambungannya. Okey, janganlah ayat tu satu-satu. Okey, kita tambahlah dengan penanda wacana, kan? Okey, jadi selepas ditanam, kan tadi kita dah tanam, kan? Okey, baja ditabur untuk menyuburkan pokok. Okey, jadi habis untuk gambar yang ketiga. Jadi jom kita anak panah lagi gerak pergi ke gambar yang keempat. Okey, dekat situ dah jadi apa pula? Maksudnya bila dah tanam, kan, bila dah tanam tu terus tumbuh ke? Mestilah tak, kan? Mestilah ambil masa lagi beberapa hari. Jadi kita nak sambung ayat kita. Kita nak cakap, nak ceritanya selepas bila? Kita katalah selepas beberapa minggu ke, kan? Okay, ataupun selepas 1 bulan ke. Sebab cerita ni kita karang, tapi janganlah buat cerita tu macam selepas 2 hari. Tengok buah tembikar dah tumbuh, dah hidup subur pula. Tak. Kita kata ambil masa, kan? Jadi selepas beberapa minggu, barulah buah tembikar dapat ataupun akan dipetik. Jadi cikgu tambah perkataan di antara buah tembikai dipetik itu. Okey. Okey, jadi cikgu bagi tahu lagi sekali, tulisan warna merah yang kita tambah untuk membina ayat. Tulisan warna hitam adalah berdasarkan daripada bahan. Okey, jadi selepas beberapa minggu, buah tembikai akan dipetik jika telah masak. Okey, mudah.
Okey, sebab kita cuma nak membina ayat dalam bentuk teks pendek, okey. Cerita pendek. Jadi kita buatlah kesinambungan cerita tersebut. Okey. Okey, habis gambar yang keempat dan seterusnya gambar yang kelima. Kita ada perkataan frasa bayaran yang tinggi kerana buahnya berkualiti. Okay, jadi untuk ayat yang kelima ni istimewa sikit. Cikgu nak awak bina ayat sendiri berdasarkan bahan. Habiskan cerita tersebut. Okey. Jadi sambungkan cerita itu dengan ayat kamu sendiri. Okey. Semoga kamu dapat membina ayat berdasarkan bahan itu menggunakan kata hubung. Mudah je. Kalau kamu tengok kamu tengok gambar tu, boleh agak dah apa yang berlaku. Okey. Jadi biasanya bila kita nak tulis tu, pastikan ada habiskan ayat tu dengan cerita yang menarik. Kita nak tutup cerita tu. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Okey. Cikgu harap kamu dapat habiskan ayat tersebut. Okey, terus tulis di situ. Kita tak payah tulis di buku BM1 lah. Cikgu harap muatlah kamu tulis cerita pendek di situ. Okey, itu sahaja. Selamat menyiapkan kerja. Sekian, terima kasih.